Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, bertemu lagi tuan-tuan dan cikgu muslimin dan muslimat rahimakumullah dalam live santai di page Faiz Afandi bersama dengan saya Faiz Afandi, pembimbing asas fardu ain. Okey, tuan-tuan dan cikgu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, untuk petang ni tuan-tuan dan cikgu, okey, saya nak menjawab satu soalan daripada seorang follower yang dia komen dalam live saya yang semalam punya. Live saya yang pukul 5 semalam, dia ada komen. Okey, dia ada komen. Saya nak jawab soalan yang ditanyakan oleh dia ni lah. Okey, live semalam saya ada share tuan-tuan dan cikgu tentang niat. Okey, saya ada share tentang niat, saya ada cerita tentang fardu. Betul tak? Okey, siapa ingat? Boleh komen dekat ruang komen. Siapa ingat? Okey, saya ada share tentang niat. Okey, kalau niat solat wajib, solat 5 waktu. Okey, solat 5 waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh ni, kalau kita tak sebut fardu semasa kita niat tadi, okey, niat ni dia bukan lafaz, tahu tak? Kalau lafaz dia bukan niat. Niat ni dia dalam hati. Niat ni dalam hati, okey. Kalau dia tak sebut fardu semasa dia menyebut niat, masa dia berniat di dalam hati, tuan-tuan dan cikgu, solat dia tak sah. Okey, solat fardu mesti disebut fardu semasa solat. Okey. Jadi persoalan yang dia tanya kepada saya semalam, saya tak sempat, saya lepas daripada live baru saya tengok komen dia. Dia cakap, "Ustaz, soalan dia macam ni, tuan-tuan dan cikgu perhatikan betul-betul. Soalan dia macam ni, dia cakap, "Ustaz, ayah saya cakap, ayah saya ajar dulu, dia cakap, kalau nak solat ni kita tak payah dah nak niat." Dia cakap, kita just dah, kalau kita dah memang nak solat subuh, terus je lah angkat takbir, Allahu Akbar. Lebih kurang macam tu lah soalan dia. Okey, terus je lah angkat takbir, Allahu Akbar. Sebab kita dah tahu kita nak solat subuh. Kita dah tahu kita ni bangun pagi-pagi ni pukul 6 pagi ni solat subuh lah. Masa tu bukan solat Zuhur, bukan solat Asar, bukan solat Maghrib, bukan solat Isyak. Benda dah tahu, benda dah makruf. Jadi kenapa perlukan niat lagi? Kita nak pergi solat tu dia dah kira niat lah tu. Macam tu lah persoalan. Lebih kurang persoalan dia. Lepas tu ada pula yang komen dekat bawah tu cakap, ya betul, yang ni cara yang paling betul. Dia macam ni tuan-tuan dan cikgu. Okey, di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, di dalam niat, dia mesti di dalam solat kita mesti berniat di dalam takbiratul ihram. Boleh komen dekat ruang komen tuan-tuan dan cikgu. Tulis besar-besar. Dalam mazhab Syafi'i, kita mesti berniat semasa dalam takbiratul ihram. Kita tak boleh niat sebelum daripada tu, kita tak boleh niat selepas daripada tu. Kalau kita niat sebelum daripada tu, kita niat selepas daripada tu, tak sah solat kita. Dia kena niat dalam takbiratul ihram. Maknanya ketika kita menyebut Allahu Akbar, masa sebut Allahu Akbar itulah kita memasukkan niat dalam hati kita. Kita nak solat apa? Contoh, sahaja aku solat fardu Zuhur kerana Allah Ta'ala. Contoh, sahaja aku solat fardu subuh kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak kerana Allah SWT. Jadi kita niat tadi adalah ketika kita menyebut takbiratul ihram. Di antara lafaz Allah dan juga akbar. Di antara tu. Tak boleh kita sebut, kita berniat sebelum daripada tu walaupun separuh daripada niat. Tak boleh. Okey, mestilah keseluruhan niat itu berlaku ketika menyebut takbiratul ihram. Okey. Namun dalam mazhab lain, contoh macam mazhab Hanafi, macam mazhab Maliki, wallahu alam lah, saya tak mahir mazhab lain ni. Okey, saya ni belajar dalam mazhab Syafi'i saja. Okey. Contoh, kalau dalam mazhab Hanafi, dia cakap dia boleh berniat sebelum daripada tu. Dalam mazhab Hanafi dia boleh berniat sebelum daripada solat. Macam yang dia bagi tahu tadi lah, yang ayah dia bagi tahu. Okey, itu bukan dalam mazhab kita. Itu adalah dalam mazhab lain. Tapi kita kena ingat tuan-tuan dan cikgu, apabila kita nak beramal dengan mazhab selain daripada Syafi'i, kita mesti menguasai kita mesti faham, kita mesti pelajari rukun-rukun solat di dalam mazhab tersebut. Kita mesti tahu syarat-syarat sah solat dalam mazhab tersebut. Kita mesti tahu perkara-perkara yang membatalkan solat dalam mazhab tersebut.
barulah kita boleh guna niat seperti mana mazhab tersebut. Adapun kita ni kebanyakan kita dah makruf dekat Malaysia ini, kita ini menguasai mazhab Syafi'i. Majoriti orang di Malaysia ini berpegang dengan mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan cikgu. Jadi apabila kita dah tahu, dah jelas tentang perkara tu, jadi kalau kita nak mengamalkan mazhab lain, nanti dia akan timbul kekeliruan. Dia akan timbul kekeliruan. Tiba-tiba ada orang ajar perkara yang tak biasa kita dengar, sedangkan perkara tu diambil dalam mazhab lain. Okey, jadi benda tu akan menimbulkan kekeliruan sebab bukan semua orang faham 4 mazhab ni. Jadi kita amalkan perkara yang ma'ruf di tempat kita, perkara yang ghalib di tempat kita, perkara yang dipegang oleh majoriti orang panggil ulama di tempat kita, masyarakat di tempat kita, barulah kita tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat kita. Okey, di dalam kitab Yaqut Nafis, kalau saya tak silap, ada menyebut haram hukumnya mengajarkan mazhab lain di satu tempat yang majoriti mazhab lain. Contoh di tempat kita mazhab Syafi'i, tiba-tiba ada orang datang mengajar mazhab Maliki, haram hukumnya. Kenapa? Kerana dia boleh menimbulkan kekeliruan. Tu penting untuk kita tahu tentang perkara ni, tuan-tuan dan cikgu. Okey, tu penting untuk kita belajar. Okey, jadi atas sebab inilah tuan-tuan dan cikgu, kena ingat saya ada buat satu seminar, tuan-tuan dan cikgu. Saya ada buat satu seminar hari Selasa ni, 24 hari bulan 8 ni, tuan-tuan dan cikgu. 20, 21, 23 hari lagi, 4 hari saja lagi, tuan-tuan dan cikgu. Okey, saya ada buat satu seminar percuma. Saya nak belanja, tuan-tuan dan cikgu. Saya nak belanja sempena bulan Muharram ni, saya nak belanja 10,000 tiket percuma untuk tuan-tuan dan cikgu, untuk tuan-tuan dan cikgu belajar tentang solat. Banyak yang saya nak share, nak kongsikan dengan tuan-tuan dan cikgu. Okey, jadi masuklah, datanglah belajar. Kalau rasa tak tahu, kalau rasa diri tu tak banyak ilmu, kalau rasa banyak kita ni tak betul lagi solat apa itu ini, okey tuan-tuan dan cikgu, join lah. Okey, join lah seminar ni. Percuma saja, tak ada apa-apa bayaran pun, tuan-tuan dan cikgu. Nak join macam mana, tuan-tuan dan cikgu? Tengok dekat status live ni. Tengok dekat status live ni, saya ada letak link grup Telegram. Join, masuk dulu dalam grup Telegram untuk kita update. Nanti kita akan bagi tahulah bila kelas bermula apa itu ini untuk kita update. Masuk dulu dalam grup Telegram, saya ada sediakan link. Link dekat status live ni. Jadi yang mana belum join lagi, join cepat-cepat. Okey, join cepat-cepat. Join sekarang. Okey, join sekarang. Okey, saya nak tuan-tuan dan cikgu yang mana belum join sekarang, join sekarang. Jangan sampai kita terlambat. Jangan berlambat-lambat nak menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita akan terangkan dengan lebih detail lagi tentang perkara ni, insyaAllah. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat. Dan jangan, tuan-tuan dan cikgu boleh terus share live pada petang ni, biar ramai lagi yang masuk dan menonton, biar ramai lagi dapat ambil manfaat daripada perkongsian saya pada petang ni. Okey, insyaAllah. Okey, jadi untuk petang ni saya rasa setakat ni dahulu. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Terima kasih banyak-banyak kerana nak menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni zaman fitnah sekarang ni, ramai orang jahil daripada orang alim. Jadi janganlah kita pilih hidup untuk jadi orang jahil. Okey, jadi belajarlah. Belajar dan terus belajar, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Seperti kita jumpa esok, insya-Allah. Tengok terus, ikuti page Faiz Afani untuk tahu update-update terkini di page Faiz Afani, insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.